Bagi pandangan saya tentang kawan makan kawan ni, dia sering berlaku dalam persahabatan. Cumanya ia berlaku dalam mengikut situasi yang berbeza, like salah faham dan ada perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. And bagi saya, untuk tidak ada perasaan sebegini, it's better to have communicate with each other untuk elakkan dari benda yang lebih tak elok. Kawan-kawan ni sebenarnya agak bahaya jugalah, di mana contohlah seorang yang kita nak cuba berbaik tu, ataupun seseorang itu cuba berbaik tu dengan kita, tapi dia ada niat lain daripada bukan takat sahabat sahajalah, mungkin dia ada lebih untuk taking advantage untuk daripada kita. Contohnya dia mungkin akan cuba merampas harta kita. Mungkin macam dia orang ni kita tak boleh lebih daripada dia. Kadang dia cemburu kalau kita harta kita lebih sikit, kaya sikit, dia akan dah lupa kawan dah. Pada pandangan saya tentang kawan makan kawan, kawan makan kawan adalah kawan yang sanggup menodai kawan sendiri demi kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang dia nak. Contohnya demi cinta, demi harta, cemburu. Kawan saya sendiri pernah mengalami situasi seperti ni, which is kawan dia sendiri tidak puas hati dengan kejayaan dia. Dia start cerita buruk pasal kawan saya, which is not true, and membuatkan kawan saya rasa down and stress. Dia tidak seperti diri dia yang kebiasaannya. Housemate saya sendiri, dia tiba-tiba macam nak cuba dapatkan wanita yang saya tengah berhubung ni, nak cuba merampaslah kekasih saya time tu. Jadi saya agak sedih dan ada sedikit pergaduhan lah, yang mungkin ada sifat cemburu ke, dan saya tak faham juga kenapa dia sanggup melakukan begitu pada saya, walaupun saya rasa saya menjadi housemate yang baik. Situasi ini pernah berlaku pada kenalan saya sendiri, di mana kenalan saya menceritakan masalah yang dia alami kepada kawan baik dia sendiri, dan pada satu hari kawan dia menceritakan masalah dia kepada khalayak ramai dan orang lain, mengakibatkan dia terasa malu sangat-sangat dan mengakibatkan efeknya kepada pembelajaran dia. Itu dia perkongsian dalam kalangan penonton WHI tentang topik kita pada hari ini, kawan makan kawan. Kalau boleh kan Sugi, bersama kawan kita nak susah senang sama-sama, nak bantu ketika susah senang, sakit ataupun sihat kan? Ya, betul. Tak boleh tak nak lah jadi perkara-perkara macam ni, kawan makan kawan ni. Kalau awak ada kesusahan, saya akan membantu awak. Saya ada kawan baik seperti Sugi. Saya tak akan mengkhianati awak. Baiklah, kita ada 3 orang tetamu pada hari ini yang akan kongsikan pengalaman mereka, pendapat mereka. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan tetamu kita yang pertama, Amin Idris. Hello Amin. Assalamualaikum, khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama WHI. Terima kasih sebab jemput. Kita juga bersama dengan Azza Illit dan juga Domat. Apa khabar keduanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selamat tengah hari ketiga-tiganya. Baik, kita mulakan perbincangan kita. Kawan makan kawan bersama dengan Encik Amin dahulu. Encik Amin, kawan makan kawan, banyak faktor. Saya lihat kawan yang merampas kekasih kawan pun ada. Yang memburukkan nama kawan pun ada. Membocorkan rahsia kawan pun ada. Macam-macam faktor. Biasanya kalau bukan mengenai duit, ia adalah berkaitan dengan rasa cemburu. Encik Amin rasa, kenapa biasanya ada kawan yang sanggup mengkhianati kawan mereka sendiri? Oh, okay. Thank you Sugi, thank you Hawa, Kak Azhar dan juga my brother Nomad. Dia gini, kawan ni kemuncaknya ialah dia tak berkira. Sebab tu ada satu pepatah menyebut best friend doesn't need for us to be with them anytime. But if we need them, they are with us anytime. Maknanya persahabatan ni tak semestinya kita kena ngempeng dia setiap masa. Tak semestinya kita kena miss call dia setiap hari. Betul. Tak semestinya kita kena WhatsApp dia. Kadang-kadang mungkin berbulan-bulan tak kontak pun. Tetapi di saat kita ada masalah, dia ada bersama kita. Dia menyokong kita, dia bantu kita. Dia ada ketika memerlukan. Cuma soalan tadi, apa punca kawan makan kawan ni? Saya fikir ada 3 I. Kan? 3 I. I pertama, intention. Iaitu dia tidak ikhlas berkawan dengan kita. Ada udang di sebalik mi, kan? Ada kipan di sebalik zoo, ada gitu kan? Dia tidak ada intention yang baik. Which comes to the second I, iaitu individualistic. Dia mementingkan diri sendiri. Dia tidak melihat kawan dia sebagai keutamaan. Yang penting dia. Kan? Kalau puas hati, dia dulu. Kalau seronok, dia dulu. Kalau sakit hati, dia sakit hati orang, yang penting dia suka hati. Dan I ketiga ialah
inginkan kebendaan. Dia ada, contohnya sebab apa dia kawan dengan dia tu, ada benda lain dia nak, jawatan ke, tengah-tengah tengah-tengah berebut pasal politik sekarang ni kan, apa lagi kan, dia menginginkan apa, harta ke, dia menginginkan apa untuk budak-budak zaman sekarang. Sebab apa kau kawan dengan dia? Sebab line internet rumah dia laju. Nampak tak? Wow. Kebendaan. Nampak sangat. Dia ada benda lain, bukan ikhlas. Which is akhirnya, kalau dia tak dapat, maka datanglah hasad dengki. So, 3I ni kena hati-hati. Intention, individualistic, inginkan kebendaan. 3I tu, yang pertama intention. Maksudnya niat tu. Kita tak naklah kalau ada udang di sebalik mi rebus, mi bandung ke. Okey, Nomad, difahamkan Nomad pernah berdepan dengan situasi di mana ditipu oleh seorang kawan. Kalau boleh Nomad kongsikan ceritanya sedikit dan kita nak tahu dah berapa lama persahabatan tu, Nomad? Assalamualaikum semua. Nak cerita pasal situasi ni, kawan-kawan ni, dia pada mula-mula tu saya ingin membuat satu perniagaan kafe lah, kafe. Jadi bukan besar sangat pun, kafe, orang panggil kafe bajet. So saya mengeluarkan satu dana, di mana kita bertiga ni keluarkan satu dana dan kami berkawan selama 6 tahun, dah lama dah, boleh dikatakan lama. Jadinya masing-masing ada keluarkan dia orang punya part masing-masing dan dia punya nilai dia tu, keseluruhan tu sama banyaklah semua. Jadi saya orang yang pertama yang mempunyai modal tersebut saya bagi atas dasar percaya pada kawan. So bila saya bagi tu, dia punya progress tu ada, tapi dia punya target dia tu, dia punya pelaksanaan tu dia tak sepenuhnya yang tak sepenuhnya yang kita sangkakan. Sebab saya punya modal tu digunakan untuk membeli coffee machine. Itu saja. Dan sebagainya lah. Jadi bila sampai di satu tahap tu, senang cerita, Sadaqallahul Azim. Dah wassalam dah. Qalu inna lillah. Lepas tu bila saya fikir balik, bila bercakap pasal kawan makan kawan ni, saya berfikir balik, di manakah silap saya? Adakah silap dia tu, kita dah terang-terang silap dia lah. Tapi adakah silap saya juga kerana saya tak monitor benda tu A sampai Z. Sebab bila kita membuat sesuatu bisnes tu, segala risikonya ditanggung oleh kita dan kita tak boleh juga percayakan partner kita sendiri 100%. So itu pembelajaran yang baru bagi saya dalam hidup saya lah. Itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan. Okey, baik. Dan itu pengalaman Nomad. Dan biasa orang berkata, kalau kita nak ada kawan, kuantiti itu tidak penting, tapi kualiti kawan kita adalah penting. Tidak kisah kalau circle of friends tu kecil. Dan mungkin kita boleh tanya kepada Azhar, dalam industri seni, saya kira ramai juga yang berpendapat persaingan itu kuat. Itu juga boleh membuatkan kawan makan kawan. Kalau Azhar sendiri, pernah ada pengalaman kawan makan kawan ataupun cerita yang pernah didengari? Okey, sebenarnya kalau ikut pengalaman saya, okey, saya tak pernah lagi merasai, maksudnya kalaulah saya dengar orang bercerita yang buruk pasal saya sendiri pun, saya jenis yang ambil tak kisah, whatever. Kerana apa? Kita kena percaya. Perkara yang tidak baik, Allah akan lindung kita. You kena percaya pada Allah. Dan kalau ada orang bercerita dekat kita, si dia tu ada cerita pasal you lah dekat something, especially kadang-kadang dia cerita dekat producer. Okay, tetapi you kena percaya pada rezeki you. Okay, kalau rezeki you memang Allah takdirkan, orang bercerita buruk pasal you pun, even though kawan you sendiri, Allah benda tu dah takdir untuk you, dia tidak akan tertukar milik dengan orang lain. You kena percaya benda tu. Okay. Dan satu lagi, berdasarkan pengalaman saya, memang jenis yang suka ignore benda-benda yang negatif. Jadi saya ambil dengar dan buang negatif vibe, buang. Daripada zaman remaja saya tak suka dengar benda yang negatif, okey? Dan bila you berfikir secara positif, dan kalau you fikir, kalau orang bercerita dengan orang lain, dia tak akan cerita depan kita. So dia akan kawan makan kawan ni, dia akan buat belakang kita. Jadi benda ni dalam industri ni sangat kecil tau. So bila dia datang balik dekat kita, so dah lama kelamaan, like Kak Azhar cakap daripada awal lagi, perkara yang tidak betul, you kena fikir satu je. You tak perlu betulkan keadaan. Kerana
you percaya Allah yang akan lindung you. Allah yang akan menjaga you. Macam tu. Sebab apa? At the end, perkara yang buruk tu ataupun perkara yang benar always menang. Okay? Perkara yang benar always menang dan kita tak perlu terburu-buru untuk marah kerana marah tu adalah sifat syaitan dan you believe dekat diri you dan kawan you, orang yang diceritakan tu, maksudnya orang yang mendengar keburukan you tu, at the end dia akan percaya, dia ni si Azhar ni contoh si Azhar ni tak pernah pun bercerita yang buruk tentang orang lain, yang si B ni dekat dia. So you believe benda tu. Benda yang baik akan datang balik dekat you sekiranya you tak bercakap buruk pasal orang. Itu je. Maksudnya bila kita fokus kepada diri sendiri, tak kacau orang lain, orang pun dengar kita punya personality bagaimana, mungkin akan dijauhilah daripada perkara-perkara kawan makan kawan ni kan. Tapi sekarang ini kita nak kongsikan perkongsian daripada seorang wanita ini yang dikhianati kawan sendiri. Jom kita saksikan. Ungkapan kawan makan kawan secara lazimnya sering dikaitkan dengan pelbagai isu yang tidak dapat dijangka, seperti ditipu dalam urusan kewangan, mempunyai hasad dengki yang melampau serta cemburu dalam perhubungan persahabatan. Seperti yang dilalui Juliza Rezwan, 32 tahun, dia tidak pernah menyangka persahabatan bersama rakannya sendiri musnah dalam sekelip mata hanya kerana sikap cemburu akan paras rupanya. Peristiwa hitam tersebut ternyata telah memberi kesan yang amat mendalam buat dirinya yang kini sudah 2 tahun menjadi mangsa sihir sekaligus telah menyebabkan kesihatannya juga turut terjejas. Permulaan saya kena melalui makanan, diberi makan oleh seseorang yang saya kenal. Kemudian memulai episod hitam saya waktu tu. Saya ke hospital dulu untuk mendapatkan rawatan. Kemudian doktor sahkan yang saya ada gastrik. Tetapi bila saya balik, masih lagi tak sembuh. Dia jadi macam, mula-mula perut saya jadi macam jadi tegang, sakit bisa-bisa. Kadang-kadang ada rasa macam benda berjalan. Kadang-kadang lepas waktu asar dia jadi perut terus membuncit. Jadi macam kita pregnant 6 bulan. Kadang-kadang tengah malam dia jadi sampailah ke subuh. So waktu tu saya rasa macam sangat-sangat sakit. Saya pun tak tahu kenapa. Kemudian saya cuba kaedah rawatan Islam. Saya sangat terkejut waktu tu bila diorang sahkan yang saya terkena sihir busung, yang mana mungkin saya terima melalui makanan tu. So sewaktu tu ada masa orang akan nampak perut saya membuncit, tapi tak semua orang akan perasan lah. Saya buat rawatan dengan perubatan Islam mengambil masa dalam sebulan lebih dan Alhamdulillah saya sembuh. Lepas daripada saya sembuh kena busung, saya berniaga macam biasa. Tapi gerai makan tu saya hanya mampu buka sebulan lebih saja sebab saya jatuh sakit balik. Ini saat yang sangat sukar bagi saya. Sebab waktu tu saya kena santau. Keadaan saya waktu tu saya tak boleh jalan. Saya sangat down waktu tu. Saya tak boleh bawa kereta. Bila saya bawa saya rasa macam nak terbabas. Makan tak boleh. Tidur tak boleh. Itu saat yang paling sukar dalam hidup saya. Saya rasa hidup saya di bawah tu 50-50. Allah uji Tuhan yang sangat hebat. Dalam tempoh rawatan tu ambil masa yang lama juga untuk sembuh. Sebab ada masa orang cakap kuku saya dah biru. Orang cakap waktu tu mungkin hidup saya tak lama lah. Tapi dengan kuasa Allah, saya, orang yang merubat saya tu, waktu tu saya sembuh. Mungkin Allah takdirkan hidup saya macam ni. Tapi tak apa, saya bersyukur. Orang berhati-hati dengan orang di sekeliling kita. Hati manusia kan kita tak tahu. Hati, rambut kita sama hitam, tapi hati kita tak tahu macam mana. Kisah yang cukup ekstrim boleh dikatakan dan persoalannya adalah adakah kita sebagai manusia ni tiada keprihatinan sehingga kan melukakan kawan kita sendiri. Saya terbaca ada kawan yang membawa kepada kehancuran, ada kawan yang akan lebih setia daripada saudara kita sendiri. Dan ini kawan yang membawa kepada kehancuran. Kalau boleh kita nak kawan yang menaikkan semangat kita, yang membantu kita menjadi insan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Baik, Encik Amin. Kalau boleh kita nak tahulah kan, bagaimana kalau kita nak nilai seseorang kawan itu sama ada kita boleh percaya ataupun ada batas-batasnya, Encik Amin? Saya masih ingat mak saya selalu pesan, sejak saya kecil dia kata, don't trust nobody. Dia kata,
Apa salahnya kita percaya korang kan? Tapi bila dah masuk umur 40 tahun ni, kan kita dah mula menyedari, rupanya memang wujud manusia yang depan kita lain, belakang kita lain. Ada orang yang saya kenal, dia berbahasa dengan saya, dia panggil saya sahabat, bila jumpa peluk, kata apa khabar kan. And then yang bercakap tu pun orang agama juga. Masya Allah. Masya Allah. Kita akan berjumpa orang begitu. Sebab tu dalam hidup ni, kalau kita percayakan orang, jangan percaya 100%. Dia kena ada sedikit doubt sebagai langkah berhati-hati. Tetapi jangan tak percaya ke orang langsung pula. Kan? Kita tetap kena percaya ke orang. Cuma kena ada juga sedikit elemen berhati-hati. Macam mana kita nak kenal seseorang tu boleh dipercayai ataupun tidak? Inilah cabaran besar dalam hidup. Benda tu sangat-sangat unsankerable. Macam Nomad sebut tadi kan. Unsankerable. Macam Nomad tadi kan. Tak pernah terfikir kawan baik dia akhirnya makan dia sendiri. Tak pernah terfikir. Sebab tu saya selalu pesan dalam mana-mana program, saya kata salah satu doa yang kita boleh amalkan untuk dijauhi orang-orang yang jahat sebegini dengan doa yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadisnya hadis sahih, Nabi sebut, Nabi ajar kita berdoa dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada kalimah-kalimah Tuhan yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Doa ni bukan hanya untuk kita berlindung daripada kawan makan kawan. Doa ni juga kalau kita amalkan, kita jaga sembahyang kita, insya-Allah melindungi kita juga daripada perbuatan sihir. So benda-benda macam ni, bila tanya macam mana kita nak kenal pasti, agak susah. Dia adalah sikit petanda, contohnya orang kata, weh, kawan kau kata gini-gini, kawan kau kata gini-gini. Kalau yang sonsek-sonsek tu seorang dua, mungkin kita boleh tabayun, kita boleh double check betul ke tak. Tapi bila dah ramai ni, something wrong somewhere. Betul. Maka kita kena hati-hati, jangan kita percaya 100%, kena ada sedikit doubt tu, keraguan, sebagai langkah berhati-hati. Okey. Kalau kita dengarkan apa yang Cik Amin kata, memang boleh dipraktikkan lah. Kita harus orang kata ada sedikit doubt itu. Tapi nak tanya kepada Nomad, setelah apa yang berlaku kepada Nomad, apa yang Nomad pelajari dan setelah itu bagaimana Nomad memilih kawan? Pastinya dah ada orang kata trauma sedikit lah, dah kena kan sekali tu. Ya. Macam mana apa yang saya pelajari, lepas ni saya tak rasalah saya akan berbisnes dengan kawan. Tak tahulah sebabnya. Cara saya untuk percaya pada kawan tu, saya tengok pada hormat dia pada kita. Sebab kita setiap insan ni, kita mesti ada rasa insting kita yang good vibe. Betul. Ya, betul. Kita ada rasa good vibe. So daripada respect tu sendiri, saya boleh mempercayai. Saya rasa personally, saya rasa saya boleh percaya orang tu dengan hati kita, tak perlu dengan tingkah lakunya. Kalau perangai dia ABC, perangai dia ABC lah. Tapi mungkin dalam ABC dia tu, dalam hati dia tu seorang yang sangat jujur, ataupun seorang yang ada benda dia okey, ada benda dia tak okey. Dan soalan dia tadi macam mana? Adakah Nomad lebih memilih sekarang ni bila nak berkawan dengan seseorang? Kita perlu memilih, tapi kita jangan sombong. Bagi saya lah, kena memilih untuk tak kisah dari segi persahabatan dalam sahabat dunia akhirat, ke sahabat perniagaan, ke sahabat apa ke, bagi saya kena memilih lah, tengok hatinya macam mana, respect dia pada kita macam mana. Itu je lah saya rasa. Yang kena memilih tu saya rasa setuju juga. Tapi dalam masa yang sama kita berkawan lah kan. Tetapi perlu ada batas-batasnya. Azam, sekarang ini dengan adanya media sosial lagi bahaya apabila kita berkawan ni. Bila kita berkawan, ada kalanya kita luahkan ataupun kongsikan terlalu banyak rahsia. Kalau Azam sendiri kan, apa batas-batas yang Azam tetapkan bila berkawan dengan seseorang tu? Okey, pertama sekali, kita tak perlu bercerita banyak sangat dekat laman sosial, tentang macam-macam. Macam contohnya, kalau kita rasa macam tak puas hati dengan seseorang,
kita ni suka tulis dekat laman sosial. Elakkan benda tu. Sebab akan membuatkan kawan kita ni akan sakit hati, lebih sakit hati. Kadang-kadang kalau kita tak cakap pasal orang lain pun, mungkin ada persamaan sedikit yang boleh menyentuh perasaan seseorang. Kalau kita tak nak kawan kita buat macam tu dekat kita, kita jangan buat dekat orang. Kita jangan mulakan. Saya bersyukur sebab apa, saya dikelilingi okeylah di usia 43 tahun nak masuk 44 ni, saya lebih terbuka dan kebanyakan sahabat-sahabat saya pilih. Saya choose, okey, dengan siapa saya nak berkawan saya pilih. Dan siapa yang orang yang saya percayai pun saya pilih sebab saya tak nak menyesal di kemudian hari, okey? Dan saya bersyukur saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik. Kerana apa tahu, mak saya selalu pesan, kita kena kenal siapa kawan kita dan kita kena kenal siapa diri kita. Okey? Sahabat yang baik adalah cerminan kepada diri kita. Kalau kita tengok kita bersahabat dengan dia tak pernah sekali pun menyentuh orang lain ataupun bercerita pasal orang lain. Dan sekiranya dia nak bercerita pasal orang lain pun, dia akan cakap dengan kita dulu, menjadikan benda ni sebagai tauladan dekat dalam laman sosial, dan dia akan bercakap, babe, ada kata, harap-harap persahabatan kita ni kekal, jangan jadi aku tak nak kita bersahabat ni dah lama dengan ketidakpuashati sedikit dah orang kata dah menyebabkan persahabatan kita musnah. Okey, bersahabat lama ni hanya kerana 1-2 kesalahan yang kawan kita buat, kita boleh cerita yang buruk-buruk tentang sahabat kita. That's not nice. Okey, sebab tu dalam Islam ni kita kena orang Allah dah tulis, orang kata dah bagi tahu dah, orang kata kita jadi orang yang baik, dan insya-Allah mudah-mudahan benda yang baik-baik tu akan datang sekeliling kita. Okey, itulah Kak Azhar selalu Azhar ni jenis saya tak banyak kawan, tapi bila saya dah percaya dengan kawan tu, saya bagi orang kata seluruh kepercayaan kepada kawan saya. Dan alhamdulillah saya selalu doa dekat Allah, semoga sekiranya ada sahabat-sahabat yang mendengar orang kata yang benda tidak baik pada saya, dan Allah akan buka pintu hati supaya buka mata mereka mengetahui orang kata macam kalau diorang dengar benda yang tidak benar, insya-Allah perkara yang benar tu akan Allah tunjukkan kepada mereka. Dan saya suka berterus terang. Saya jenis yang very sensitif dengan persekitaran, dan saya boleh tengok kawan saya lain dan saya akan tulis Assalamualaikum, ada tak apa yang saya buat salah? Kalau saya buat salah, saya minta maaf. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita tak perfect. Jadi tak malu pun untuk saya mohon maaf. Kerana apa? Kadang-kadang kita manusia. Okey, kadang-kadang ada tindak tanduk kita ni membuat kawan-kawan kita berasa kecil hati. Okey, bila keadaan jadi macam tu, jadi tak seronok. Jadi tak salah pun bila you alert kawan you macam ada sedikit dingin dengan you. Jadi you kena cepat-cepat orang kata orang kata macam bagi baik pulihkan hubungan you. Okey, dan bagi saya kalau kita alhamdulillah saya dikelilingi oleh beberapa orang kawan saja yang saya boleh percaya. Dan yang lain tu bukan tak sayang juga, tetapi saya jumpa hi bye. That's it. Hi bye je. Okay? Dan apa yang Kak Azhar cakap ni mungkin boleh saya katakan yang kita jangan layan kawan kita atau sesiapa pun dengan cara yang kita tidak mahu dilayan. Betul. Dan Encik Amin, Azhar tadi ada berkata mengenai memohon maaf. Tapi ini kalau dalam aspek kawan makan kawan, kita jadi mangsa. Orang biasa kata forget and forgive, move forward. Tapi kadang-kadang tak senang untuk forgive. Forget tu memanglah susah. Tapi nak forgive itu, macam mana kita nak maafkan kawan kita yang dah makan kita? Aduh, okey. Jawab soalan ni sebenarnya susah sebenarnya. Sebab kadang-kadang cakap tu senang, tapi nak buat tu bukan mudah. Cuma saya bagi sedikit tip lah agar sedikit sebanyak boleh membantu penonton yang menjadi mangsa kepada kawan makan kawan ni. Kalau tadi saya sebut 3I, sekarang ni saya nak sebut 3K. Itu nombor 1 ialah K pertama, kawan lain ada ramai. Betul. Dunia ni punya ramai manusia kan. Sampai kadang-kadang kita nombor telefon kawan kita yang ada pun kita tak ingat. Betapa ramainya, apatah lagi yang kat luar sana. Zaman dulu, zaman tak ada phone, tak apalah, kita boleh hafal lah nombor telefon sebab
guna phone book kan. Tapi nak sebut ramainya manusia dan kita lupa rupanya ada kawan baik yang kita lupakan. Iaitu ibu bapa kita. Betul. Mereka jauh memahami dalam dan luar tentang diri kita. Mungkin adik-beradik kita. So, kena ingat kepada mereka yang menjadi mangsa kepada kawan makan kawan, ada ramai lagi manusia yang menjadi kawan yang kita boleh berkawan sebagai kawan yang baru. Dan jangan lupa ada kawan baik yang kadang-kadang kita lupa, iaitu ibu dan bapa, adik-beradik. Mereka lebih kenal kita berbanding orang lain. Dan yang kedua, kedua ialah kemahiran self-actualization. Iaitu kita kena pandang diri kita balik. Kenapa kawan kita makan kita? Mungkin ada interaksi kita yang menyakitkan hati mereka. Mungkin ada amalan kita yang terkurang menyebabkan orang sakit hati kat kita. Mungkin ada cakap kita yang kita kadang-kadang main cakap lepas je kan. Hari ni saya ada post dekat IG saya menegur seorang kawan yang seorang selebriti yang main cakap lepas je kadang-kadang. Cakap lepas dia tu membinasakan diri dia. So, yang kedua, kena muhasabah diri dia. Self-actualization, kemahiran tersebut. Dan yang ketiga, kenal Tuhan. Betul. Bila berlaku macam ni, tidak ada kuasa yang paling besar melainkan kita mengadu kepada Tuhan. Setiap agama ada Tuhan dia. Tapi saya sebagai Muslim, maka Allah Azza wa Jalla adalah tempat kita mengadu. Apalah kiranya di tengah malam, kan, buka sejadah, mengadu pada Tuhan. Sebab kadang-kadang Tuhan menghadirkan kawan makan kawan ni untuk kita kenal kawan lain yang lebih ikhlas. Saya setuju. Itu hanyalah checkpoint untuk kita belajar daripada hidup. Kena ingat, kadang-kadang Tuhan memberikan hujan yang lebat untuk disusuli dengan pelangi yang indah. Wow. Itulah kalau kita lihat sebenarnya ada hikmahnya semua benda berlaku dalam hidup kita kan. Bila melalui pengalaman pahit berkawan dengan orang mengkhianati kita, selepas tu kita akan menjadi seorang insan yang lebih berhati-hati. Pengalaman Hawa. Okey, baik, kita dah pun sampai di penghujung perbincangan dan kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, Encik Amin, Nomad dan juga Azhar. Terima kasih atas perkongsian dan Nomad seorang yang setia, kawan setia yang akan bersama dengan kita selepas ini dengan lagunya Tanda Setia. Kita berehat dulu seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini